Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pelajar tingkatan 5. Okay, sains. Okay, tingkatan 5. Okay, today kita akan belajar mengenai bab 5 sebatian karbon. Okay, bab 5 sebatian karbon. Okay, boleh tak kamu tengok saya punya presentation sekarang? Ruben? Ya, cikgu. Boleh cikgu, boleh. Thank you. So we go to the first subtopic. Okay. Yang pertama adalah subtopik yang pertama adalah 5.1. Okay, 5.1 dah kenapa kau? Okay, 5.1 pengenalan sebatian karbon. Okay, apa tu sebatian karbon? Okay, sebatian karbon ialah sebatian yang mengandungi unsur karbon. Okay, dia mengandungi unsur karbon yang mana unsur karbon ni kita boleh bahagikan kepada dua. Okey, iaitu sebatian karbon organik dan sebatian karbon bukan organik. Okey, apa beza dia? Okey, apa beza dia? Okey, kita tengok satu persatu. Okey, kita tengok satu persatu. What the difference between sebatian organik dan sebatian tak organik. Okey, sebatian organik ni, okey, dia berasal daripada benda hidup. Okey, berasal daripada benda hidup. Contohnya petroleum, sutra dan arang kayu. Okey, sebatian bukan organik okey pula terdiri daripada benda bukan hidup iaitu batu kapur, karbon dioksida. Okey, itu adalah sebatian karbon bukan organik. Maksudnya dia tak wujud dalam kehidupan kita, living things kita. Kiranya dia daripada tindak balas. Okay. Tapi petroleum, sutera, arang kayu ni memang benda daripada benda hidup yang mana dia memang dah tersedia okay, dalam alam kita. Okay, kita karbon. Apa tu kita karbon? Okay, kita sebelum ni kita dah belajar mengenai kita nitrogen, betul? So, hari ni kita nak belajar mengenai kita karbon. So, kita karbon, okay, kita karbon. Apa itu kita karbon? Okay, kita karbon ialah cycle yang mana kita yang melalui pembentukan atau penguraian. Okay, pembentukan atau penguraian. Okay, pembentukan atau penguraian sebatian karbon dalam hidupan dan bahan organik di kawasan persekitaran. Okay, melalui proses apa? Dia ada 4 proses. Yang pertama, respirasi, pembakaran, okay, penguraian, okay, ataupun perebutan dan fotosintesis. So, macam mana karbon ini dikita dalam alam semula jadi kita? Okay, kita tengok. Okay, pertama kalau kamu tengok tumbuhan hijau. Okay, tumbuhan hijau ini, okay, dia adalah akan melakukan proses fotosintesis. Okay, yang mana proses fotosintesis ini, okay, tumbuhan hijau akan menggunakan gas karbon dioksida dalam atmosfera. Okay, kemudian gas karbon dioksida ini akan ditukarkan, okay, dia akan ditukarkan, okay, menjadi oksigen. Okay, dia akan menjadi oksigen. So, siapa yang akan menggunakan oksigen ini? So, nanti manusia, haiwan akan menggunakan oksigen. Okey, selamat datang kepada Hamizan. Dah lama tak datang kelas cikgu. Okey, tumbuhan hijau ini pula, okey, tumbuhan hijau ini okey akan dimakan oleh haiwan. Okey, dia akan dimakan oleh haiwan dan haiwan akan melakukan proses respirasi yang mana dia akan menghasilkan gas karbon dioksida. Okay, bila haiwan ini dia nak makan-makan tapi sampai usia dia akan mati. Bila haiwan ini mati dia akan mereput. Okay, bila haiwan akan mereput pun akan menghasilkan gas karbon dioksida. Okey, selain daripada itu, okay, organisma yang mati ni juga okay, dia akan menghasilkan, dia akan tertanam dekat dasar. Contohnya macam hidupan dekat laut yang dah mati, okay, dia akan membentuk bahan api fosil. Contohnya macam petroleum, gas asli dan arang batu. Okey, so bahan ini, okay, bahan api fosil ini akan digunakan pula okay, oleh kilang-kilang di dalam pembakaran bahan api.
Okay, pembakaran bahan api ni pun akan menghasilkan gas karbon dioksida dalam kita punya atmosfera. Okey. Dah siap itu, so ini akan sentiasa berkitar lah. Okey, proses ini dia akan sentiasa berkitar secara semula jadi. Okey. Kemudian terdapat 3 proses. Okey, 3 proses untuk penghasilan ataupun pembebasan gas karbon dioksida dalam atmosfera kita. Okay, yang pertama, proses respirasi. Yang kedua, proses pembakaran. Yang ketiga, proses penguraian. So, jangan lupa ya nota kamu yang pertama. Okay, yang ini sahaja. Kemudian gambar ni, photostat boleh cikgu? Boleh. Okey, kemudian yang ketiga iaitu bagaimana karbon dioksida terbebas dekat kita punya udara. Okey, yang pertama respirasi. Apa itu respirasi? Okey, respirasi itu gas karbon dioksida melalui pernafasan lah. Okay, manusia, haiwan, tumbuhan atau mikroorganisma. Kalau manusia kita sebut pernafasan. Okay, bagi haiwan, tumbuhan dan mikroorganisma, okay, kita sebut respirasi. Yang mana gas karbon dioksida itu akan dibebaskan di dalam udara, okay, melalui proses respirasi oleh haiwan, tumbuhan dan mikroorganisma. Okey, kemudian proses pembakaran. Okey, contohnya yang pertama ni kalau kamu nampak asap daripada pembakaran petrol. Okey, ini akan menghasilkan gas karbon dioksida. Okey, asap, okey, kebakaran asap hutan pun akan menghasilkan gas karbon dioksida. Okay, kita dah belajar bahawa gas karbon dioksida ni kalau terlalu banyak dekat udara, okay, ingat tak jejak kaki karbon? Dia akan menyebabkan greenhouse effect, okay, kesan rumah hijau. Dia akan menyebabkan kesan rumah hijau. Okay. Kemudian, okay, kamu tengok, okay, seterusnya. Okay, proses penguraian. Okay, proses penguraian ini pun akan menghasilkan gas karbon dioksida. Apa itu penguraian? Okay, penguraian itu adalah perebutan. Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi Murali, selamat datang. Okey, perebutan yang mana proses perebutan okey oleh bakteria dan kulat, okey, kulat pengurai karbon dioksida dibebaskan ke dalam atmosfera. Okey, Haziq yang semalam punya tu kamu tengok tak video? Haziq tak ada mic ya. Murali semalam tu kita punya video tu tak ada suara lah. Saya baru perasan. You all tak bagi tahu saya. You all tak tengok video YouTube saya. So saya terpaksa record lagi sekali nampak gayanya. So Haziq dengan Hamizan boleh masuk kelas saya sekejap lagi untuk kita record lagi sekali boleh? Hamizan, Haziq. Kita masuk balik kelas kita yang semalam tu. Hamizan dengan Haziq yang tak masuk kelas tu semalam. Sekejap lagi kita ulang lagi balik. Boleh Haziq? Okey, kemudian karbon dioksida. Okey, thank you Hamizan. Okey. Karbon dioksida pula, okey, dia akan diserap daripada udara oleh tumbuhan hijau. Okey, macam mana? Okey, dalam proses fotosintesis. Okey, apa pentingnya proses fotosintesis? Yang pertama, dia akan bagi makanan lah. Okey, makanan bagi untuk tumbuhan. So, tumbuhan boleh buat makanan sendiri. Kan? Okey. Tumbuhan juga dia akan bekalkan makanan, okey, kepada haiwan. Okey, selain daripada itu, bila dah proses fotosintesis ini, dia akan menghasilkan gas oksigen. Okey, dekat udara. Siapa yang perlukan oksigen? Manusia lah. Haiwan, okey. Dan juga dia akan menyingkirkan, okey, karbon dioksida yang berlebihan dalam udara untuk mengekalkan kandungan karbon dioksida. Okey. So itu adalah di antara kepentingan lah, okay, kepentingan proses fotosintesis. Okay, daripada tenaga cahaya dan karbon dioksida berlakunya fotosintesis. Fotosintesis pula akan menghasilkan oksigen dan glukosa. Glukosa ni siapa yang makan tumbuhan? Haiwan-haiwan, okay, akan makan tumbuhan. So fotosintesis ni dia akan menyerap air. Itu adalah proses fotosintesis. Okay, ini adalah lita kita untuk karbon lah, recycle karbon. Okay, jom kita masuk kepada yang pertama.
Apakah yang dimaksudkan dengan sebatian organik? So, untuk sebatian organik ini kita tengok yang pertama. Okey, tengok yang dekat sini. Alamak, dia dah tak nampak pula. Mungkin dia stuck pula. Okey. So, maksud sebatian karbon kamu salin dah daripada sini. Sebatian yang mengandungi unsur karbon. Okey, ini untuk jawapan nombor 1. Okey. Okey, kemudian kita tengok nombor 2. Apakah yang dimaksud? Oh, karbon organik. So, maaf ya. Okey, kalau untuk karbon organik, okey, yang inilah. Okey, yang itu. Okey, karbon organik adalah, okey, tak nampak. Silalah keluar, jangan cepat. Karbon organik adalah sebatian karbon. Kamu tulislah sebatian karbon yang berasal daripada benda hidup. Kalau sebatian bukan organik pula adalah sebatian karbon yang berasal daripada benda bukan hidup. So, dah dapat jawapan untuk nombor 1 dan nombor 2. Nombor 3. Berikan 2 contoh sebatian karbon bukan organik. Tadi daripada mana? Daripada kalsium karbonat tadi kan, batu mozaik tadi. Lagi apa contohnya? Okey, lagi contohnya tengok kepada kamu punya ini. Okey, tengok kamu punya ini. Kenapa dia lambat keluar? Okey, karbon dioksida, batu kapur. So, itu adalah contoh sebatian karbon bukan organik. Okey. Kemudian kita pergi kepada soalan nombor 4. Apa tu kita karbon? So kita karbon, apa itu kita karbon? Kamu tengok balik maksud kita karbon. Dekat sini maksud kita karbon. Kita karbon merupakan apa? Kita karbon, bagaimana? Pembentukan atau penguraian sebatian karbon. Kamu salin daripada sini. Bagaimana menunjukkan bagaimana unsur karbon di kita melalui pembentukan atau penguraian sebatian karbon dalam hidupan dan bahan organik di kawasan persekitaran melalui proses-proses seperti respirasi, pembakaran, penguraian dan fotosintesis. Okey, so kita pergi kepada yang berikutnya. Soalan yang berikutnya tentang apa, Hamizan? Nyatakan kepentingan kita karbon. Kamu cakaplah kita karbon ini sesuai untuk dia mengita kembali, mengita kembali karbon. Dia akan mengita kembali pembentukan sebatian karbon dekat atmosfera kita. Okey, ada apa-apa soalan tak? Untuk 5.1. Ada apa-apa soalan tak? Tak ada, cikgu. Tak ada, cikgu. Baru bangun tidur. Tak ada, cikgu. Cikgu Siau ada tinggalkan kerja Tak ke, ada, Murali? cikgu. Tak ada. So, apa kepentingan dia? Yang pertama. Cikgu Siau tinggalkan kerja? Ada ke? You kata hari sekarang ni waktu English. Ya, cikgu. Kepentingan kita waktu English, karbon tapi cikgu pergi cek kertas SPM, cikgu. Dia tak ada bagi kerja lah. Okey, yang pertama kepentingan kita karbon adalah mengekalkan keseimbangan karbon. Semula jadi. Yang kedua, dia juga dapat mengekalkan komposisi karbon dioksida di atmosfera. So, mengekalkan keseimbangan karbon semula jadi, kemudian mengekalkan komposisi karbon dioksida di udara. Okey, itu untuk sebatian karbon. Untuk 5.2 ini sikit aja, dia tak banyak. Tapi nanti kita akan belajar. Ke nak belajar sekarang, Hamizan? Murali, nak belajar sekarang ke nanti? Sebab baru je sikit lecture kita buat tadi.
So kita masuk je lah ya. 5.2 untuk hidrokarbon. Okey, apa tu hidrokarbon? So hidrokarbon adalah unsur yang terdiri daripada karbon dan hidrogen. Tadi sebatian karbon adalah sebatian yang terdiri daripada karbon. Untuk sebatian hidrokarbon adalah sebatian yang terdiri daripada karbon dan hidrogen. Apa tu? Okey, bagaimana boleh terbentuk? Okey, jom kita tengok satu persatu. Okey, kamu tengok sini. Okey, hidupan yang laut yang mati, okey macam cikgu cakap tadi yang menghasilkan petroleum tadi, dia akan mati, lepas tu dia terbenam dekat dasar laut. Okey, yang ini haiwan yang mati tadi makan mereput. So, dia akan lepas berjuta-juta tahun, sisa-sisa yang tertanam, yang semakin jauh kat dalam dasar laut ni, di bawah lapisan tebal batu lumpur ni. Yang mana fosil haiwan dan fosil tumbuhan dia akan termendak. Termendak tu maksudnya dia akan jatuh jauh ke dalam dasar laut. Kemudian dekat sini, penggabungan kesan tekanan oleh lapisan pasir dan lumpur. Tadi ada lumpur dan pasir tadi. Haba yang diserap daripada persekitaran dan proses penguraian oleh bakteria, ia akan mengubah sisa itu menjadi apa? Dia akan menjadi petroleum dan gas asli. Penggabungan kesan tekanan oleh lapisan pasir dan lumpur, diserap daripada persekitaran dan proses penguraian oleh bakteria akan mengubah sisa itu menjadi petroleum. Itulah bagaimana petroleum itu boleh terhasil. Kemudian bagaimana pula pembentukan arang batu? Arang batu bukan dekat laut. Arang batu selalunya dekat tepi, dekat pokok-pokok lah. Macam mana? Pokok-pokok kan akan mereput juga kan? Sama juga dia akan mereput, dia akan tertanam dekat semula jadi dalam tanah. Kemudian berjuta-juta tahun. Dia bukan sekejap je proses ni. Dia makan masa berjuta tahun ya. Yang mana sisa itu dia akan tertanam makin jauh ke dalam bawah lapisan tanah. Makin jauh ke kawasan tanah, di bawah lapisan batu tebal. Kemudian penggabungan kesan tekanan. Macam tadi juga kesan tekanan untuk petroleum tadi. Arang batu pun sama. Kesan tekanan oleh lapisan batu, haba yang diserap daripada persekitaran dan proses penguraian oleh bakteria akan mengubah. Dia akan mengubah apa? Dia akan mengubah fosil tumbuhan menjadi arang batu. Fosil tumbuhan akan menjadi arang batu. So, ini adalah dua bagaimana proses pembentukan. Yang pertama, petroleum dan gas asli selalunya dekat dasar laut. Untuk arang batu, dekat kawasan daratan lah. Sama juga. Dua-dua konsep ini sama. Pereputan. Pereputan. Penyulingan berperingkat petroleum. Ataupun fractional distillation. Untuk petroleum. Petroleum ini ialah satu campuran. Dia adalah campuran hidrokarbon. Siapa yang baru masuk tu? Ama Zakwan. Ama, lambat hari ni Ama. Tu aja gue yang datang pula. Kemudian, kalau kamu tengok di sini, petroleum ialah satu campuran hidrokarbon yang mana yang perlu diasingkan semasa proses distillation ataupun penyulingan berperingkat. Fractional distillation. Sebelum dia berpecah-pecahkan menjadi petroleum. Proses penyulingan ini akan memecahkan petroleum. Dia akan dibezakan melalui takat didih yang berbeza. Petroleum ni mempunyai bila disuling, dia akan dipecahkan melalui takat didih yang berbeza. So nanti ini adalah proses lah yang dalam makmal macam mana kita nak pisahkan petroleum mentah, crude oil, petroleum mentah dan kepada 4 pecahan yang berbeza. Bagaimana kita nak buat ini? Nanti kita akan buat dalam makmal kita. So nanti kita akan tengok kalau suhu ini apa warna, bagaimana dia punya kepekatan, likatan, macam mana keboleh bakaran. So ini semua kita akan tengok berdasarkan takat didih yang berbeza. So sebatian hidrokarbon. Sebatian hidrokarbon tadi kita belajar sebatian karbon ada dua. Karbon organik dan bukan organik. Tapi hidrokarbon juga dia ada dua jenis. Iaitu yang pertama hidrokarbon tepu. Yang kedua hidrokarbon tak tepu. Apa tu? Kalau yang tepu ni ialah ikatan kovalent tunggal.
Okey, ikatan karbon tunggal maksudnya ikatan dia adalah single bond. Ada satu je dia punya bonding. Okey, dia punya ikatan ada satu sahaja ikatan bonding dia. Okey, kalau hidrokarbon tak tepu pula, okey, ikatan antara karbon ni antara dia ada ganda 2 ataupun ganda 3. Double bond ataupun triple bond. Itu yang kita panggil hidrokarbon tak tepu. Okay, saya ulang balik, hidrokarbon tepu ada single bond iaitu satu sahaja atom karbon. Okay, antara karbon ni ada satu sahaja dia punya ikatan. Okay, hidrokarbon tak tepu sama ada double bond ataupun triple bond. Ganda 2 atau ganda 3. Tapi kedua-dua ini tetap mengandungi karbon dan hidrogen. Okey, so dalam bab ini juga kamu akan belajar mengenai siri homolog. Apa itu siri homolog? Okey, siri homolog itu termasuklah alkin dan alkin, alkana dan alkina. Okey, apa tu? Alkana adalah sebatian hidrokarbon. Okey, alkana adalah sebatian hidrokarbon tepu. Bila cikgu cakap tepu saja, maksudnya ikatan dia adalah single bond. Okey, ikatan dia adalah ikatan tunggal. Okey, ikatan kovalent yang tunggal. Okey, oleh sebab itu, formula dia adalah CnH2n plus 2. Yang di mana N itu boleh sama dengan 1, 2, 3. Apa tu? Okey, cuba cikgu tengok tunjuk satu. Okey, kalaulah contohnya karbon dia ada satu saja. Kamu masukkan dalam formula. Cn1 H 2 kali 1 2, 2 tambah 2, 4. So, maksudnya CH4. Okay, bila kamu lukis sahaja, C ada 1. Okay, C ada 1. So, C1. So, H4. So, H. So, CH4. CH4. Okay, ini adalah ikatan alkana. Contohnya, okay, Ama, kalau cikgu kata N dia ada 2. Okay, bagaimana dia punya formula, Ama? C, N masukkan 2. C, siapa-siapa boleh jawab? C, 2, H, 2 kali 2. Oi, mana pelajar saya ni? 2 kali 2? 4. 4. 4 tambah 2? 6. 6. So, C2H6. So, maksudnya kalau kamu lukiskan, C dia ada 2. 1, 2. So, yang ikatan yang sebelah ini semuanya H. Okay. Ikatan antara C dengan C, 2C tu maksudnya kamu buatkan 2C dan dikelilingi oleh hidrogen. Betul tak ada 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 5, 6. So, maksudnya dia ada 6 hidrogen. Okey, macam mana nak menamakan? Sekejap lagi kita ajar. Cikgu ajar. Macam mana nak namakan pula? Okey, alkin pula. Okey, alkin pula adalah hidrokarbon tak tepu. Yang mana hidrokarbon tak tepu, dia ada ikatan ganda 2. Okey, dia ada ikatan ganda 2. Di mana, nampak tak ikatan ganda 2 ni? Di mana siri homolog dia, formula dia adalah yang tadi alkana CnH2n plus 2. Alkina pula adalah CnH2n. Okay, CnH2n. Yang mana N tu dia tak boleh sama dengan 1. Dia mesti start N sama dengan 2 atau 3. Okay, contoh. Cikgu bagi contoh kalau dia punya N tu 2. Siapa boleh buatkan dia punya formula? Siapa boleh buatkan formula dia? Rubendran? Okey. Ama Zakwan, cuba kamu buatkan Ama, cikgu. Kalau dia punya N tu sama dengan 2, apa formula dia Ama? C? Ama dah hilang ke? C2, H? H4. 4. So, kalau lukis C dulu. 1, 2. Cikgu kena tadi ganda 2 kan? So, kamu buatlah double bond dia 2. Ikatan antara C. Kemudian yang hujung keliling dia semuanya adalah H. Tapi pastikan H dia kaki 4. Kalau cikgu buat ini 1, 2, 3, 4, 5. Dah 5. So, buang 1.
kaki. Okey. So pastikan kaki yang melekat pada C ni ada 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So 4 dekat sini. So ada berapa H? 1, 2, 3, 4. So betul tak? C2H4? Betul. Okey, Hamizan. Hamizan, cuba Hamizan buat kalau dia punya N ada 3. Hamizan ada mic tak? Tak ada. Okey, tak apa. Murali, kalau C tu, N tu ada 3. So, C apa-apa? C? Hilang. Ama, tolong jawab Ma. Ama je yang ada mic. Yang lain tak ada. Okay, Hamizan cakap C3H6. Okay, kita tengok betul Hamizan. C3H6, kamu tengok. C3H6. Good. 2 kali 3, 6. So, macam mana kamu nak lukis? C3. 1, 2, 3. Letakkan double bond 1. Cikgu boleh letak double bond 2? Tak boleh. Letak 1 je. Okay, lepas tu cikgu kata kaki setiap C ni kena ada 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, ada berapa H dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, H dia ada 6 Hamizan, bukan 9. 6. Okay, 3 kali 2, 6. Okay, 3 kali 2, 6. So, inilah alkina. Ingat dia. Alkana single bond. Okay, ikatan tunggal. Alkina. Okay, alkina double bond. Okay, maksudnya dia ada ikatan ganda 2. Alkana, formula dia adalah CnH2n plus 2. Okay, alkina CnH2n. Faham? Okay, kita pergi kepada penamaan. Yang ini best. Penamaan. Okay, kalau alkana, okay, kalau bilangan dia adalah 1 karbon, kita mula dengan mat. Iaitu hujung dia kita letakkan, saya buat highlight lain, warna kuning. Ana. Metana. Okay, kemudian kalau untuk 2 pula, nama depan dia adalah it. Hujung dia letakkan ana. Itana. Okay. Kalau alkina pula, sama juga it. Tapi hujung dia letakkan ina. Bukan ana. Ini adalah ina. Okay. Itina. Okay. Kalau 3 pula, okay, 3 pula kita panggil dia prop. Tapi alkana, sebabkan ada ana dekat sini, kita letakkan propana. Okay, faham? Okay, faham tak Hamizan, Haziq? Faham tak? Okay, tulis. Okay. Komen dekat situ. Faham ke tak? Okay, good Hamizan. Okay, kalau kita pergi ada alkina pula sebab hujung dia ina. So, nama dia, depan dia tetap sama adalah prop. Tapi hujung dia kamu letakkan ina. Propina. Okay, kemudian 4. Okay, 4 namanya but. Okay, tapi hujungnya letakkan ana. Okay, tapi kalau untuk alkina, but. Sama betul but, tapi hujungnya ina. Okay, butina. Okay, kemudian untuk 5 pula, pent. Pent. Okay, untuk alkana, pentana. Untuk alkina, pentina. Okay, kalau untuk 6, depannya adalah hex. Hex. Okay, tapi hujung untuk alkana, ana. Hexana. Alkina, hexina. Okay, faham tak Haziq? Hamizan? Okay, terima kasih. Okay, kemudian pergi kepada, kamu kena ingat ini je. Okay, 1 mat, it, prop, boot, pent, hex. Okay, sebenarnya kalau ada 7 lah kan. Kalau ada 7 hep, 8 oct, 9 non, 10 det.
Decana, nonana, octana, heptana. Kalau ini pula heptina, octina, nonena, decena. Tapi kamu punya syllabus ni saya tengok sampai 6 saja. So kamu sampai 6 sajalah. Okey, kemudian ini adalah sumber tenaga alternatif selain daripada kita gunakan karbon yang mana dia akan semakin berkurang, yang mana dia tak boleh di-recycle, tak boleh renewable. Non-renewable dia akan memakan masa berjuta-juta tahun. So kita ada tenaga alternatif. Okey, tenaga alternatif yang ada adalah solar. Okey, tenaga solar. Okey, tenaga solar. Okey, tenaga solar ni tenaga matahari, angin, hidro, biogeosim adalah daripada benda-benda yang buangan ya. Okey, yang benda buangan yang organik. Okey, geoterma, air pasang surut dan gelombang. Semua ini dia akan menghasilkan tenaga yang mana tenaga yang tak mudah habis. Okey, yang tidak mudah habis. Tapi antara tenaga ni yang kamu dah belajar tingkatan 4 hari tu, tenaga nuklear adalah tenaga yang paling menghasilkan penghasilan tenaga yang paling besar. Okey. So, Malaysia pun sebenarnya ada juga berpotensi ya untuk membina janakuasa nuklear. Okey. Tapi dia ada kebaikan dan keburukan ya. Kita pun dah belajar tahun lepas. Itu saja. Itu saja untuk hari ini. Okey, praktis formatif 5.2. Apa tu hidrokarbon? Siapa boleh jawab soalan saya? Apakah hidrokarbon? Okey, hidrokarbon tadi apa? Sebatian yang mengandungi unsur hidrogen dan karbon. Mana tadi? Hidrokarbon. Yang ini. Sebatian yang mengandungi karbon dan hidrogen. So, dah dapat jawab soalan nombor 1. Buat dalam buku ya. Okey, kemudian nombor 2. Nyatakan persamaan atau perbezaan hidrokarbon tepu dan hidrokarbon tak tepu. So, kalau persamaan dia ni, apa persamaan dia yang kamu boleh bagi tahu? Okey, apa persamaan dia? Okey, persamaan dia adalah hidrokarbon tepu dengan tak tepu ni, dia ada unsur karbon dan hidrogen. Nama pun hidrokarbon. Okey, dia ada karbon dan hidrogen. Tapi perbezaan dia, kalau hidrokarbon tepu, dia ada single bond, iaitu ikatan kovalen tunggal. Okey, manakala hidrokarbon tak tepu ni pula, okey, tak tepu ini pula, dia ada ikatan kovalen. Okey, tapi ikatan kovalen dia sama ada ganda 2 atau ganda 3. Okey, double bond ataupun double bond ataupun triple bond. Okey, namakan satu gas yang dihasilkan oleh perebutan sisa makanan. Okey, cikgu cakap tadi, sisa makanan adalah akan menghasilkan biogeosim kan? So, tapi dia kata nyatakan gas. So, gas yang terhasil adalah namanya adalah gas metana. Okey. So, faham tak semua? Faham tak? So, untuk masa tutorial ini, sila buat buku kerja. Okey, sila buat buku kerja. Page berapa, Amar Zakwan? Ma, page berapa? Bab 5, Ma. Okey, tengok buku kerja page 54. Okey, kemudian tengok 56 pun ada. Okey, so buat muka surat 57. Okey, buat muka surat 57. Sekejap ya, cikgu share. Okey, stop presenting. Okey. Okey, cikgu share. Okey, cikgu share kan apa yang perlu kamu buat. Okey, apa yang perlu kamu buat. Okey, nampak ya? Okey, ini adalah tadi muka surat 56, tak payah. 57. Okey, muka surat 57 buku kerja. Okey, tengok muka surat 57 buku kerja. Okey, muka surat
57 buku kerja. Okey, nampak tak semua? Nampak ya? Okey, muka surat 57. Kemudian tolong buatlah apa nama proses dia. Okey, dalam buku teks ada. Okey, kemudian 58 tak payah. 59 tak payah sebab kamu tak buat eksperimen. Pergi kepada siri homolog. Okey, siri homolog ni macam cikgu lukis tadilah. Kalau contohnya ada satu je karbon, macam mana lukis? Kalau ada 2 karbon, macam mana lukis? Faham tak, Amar? Okey, sampailah 6 karbon. Kemudian lukiskan pula untuk alkina. Kalau ada 2 karbon macam mana? Okey, sampailah 5 karbon. Okey, kemudian yang nombor 2 ni mengenai gas metana kan? So, yang ini adalah daripada najis lembu. Okey, najis lembu ini dia ada jawapan dekat sini. Okey, dalam sebuah apa? Tangki penapaian, dia akan mereput, dia akan menghasilkan gas metana. Okey, itu sahaja untuk hari ini. So, ada apa-apa masalah tak? Tak ada. Tak ada. Okey, terima kasih.